ada satu hadis Nabi sebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibri. Tak akan dapat masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya walaupun seberat debu daripada kesombongan. Bila sahabat dengar hadis ini, lalu reaksi daripada sahabat, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thiyabahu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, ada seorang itu dia suka pakaiannya indah dan juga kasutnya cantik. Adakah itu yang dikatakan sombong? Maka Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan sukakan keindahan. Maksudnya soal pakaian cantik, soal kasut yang elok dipandang itu bukanlah kesombongan, sebab ianya adalah fitrah. Allah sukakan keindahan. Tetapi Nabi kata al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu ialah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Kalau kita lihat di sini bagaimana Quraisy, bagaimana mujrimin, mereka tidak mau kebenaran, mereka menolak kebenaran, mereka mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Jadi beza di antara yang nak mencari kemenangan dengan mencari kebenaran. Jadi Nabi memaksudkan dengan sombong itu bukan pakaian, bukan soal itu. Yang dikatakan sombong itu ialah sikap dalaman yang menolak kebenaran, batarul haqq wa ghamtun nas, dan memandang hina pada selain kumpulannya, warnanya, keturunannya, kekayaannya. Jadi kalau bukan bangsanya, bukan keturunannya, bukan warna kulitnya, bukan seketurunan dengannya, dia itu semua dipandang hina. Itu takrif kesombongan yang diberikan oleh Nabi. Ya, masa Nabi menyampaikan wahyunya, memang Nabi berdepan dengan dua perkara. Kelompok yang menolak kebenaran dalam kalangan Quraisy, ya, dan kelompok yang memandang hina kepada selain Quraisy. Ya, memandang hina kerana warna kulit yang berbeza, keturunan yang berbeza, bangsa yang berbeza. Sedangkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia bukan bangsa, yang termulia ialah atqakum, iaitu yang paling bertakwa di kalangan kamu. Yang kedua yang nak disebut ialah faham yang disebut faham kedisinikinian. Yang disebut oleh Profesor Syed Naqib dalam mentafsirkan secularism, ya. Bagi mereka apa yang ada di hadapan mereka di sini masa kini, ya. Soal di sana, soal maknanya soal di sana, soal akan datang, itu persetankan, pedulikan. Bagi kami apa ni? Ada ke syurga, ada ke neraka? Yang penting berapa boleh dapat, bila boleh dapat, ya, berapa banyak boleh dapat. Itu yang nak disembangkan. Jadi agama ni hanyalah terompah, agama ni hanyalah utility yang sementara, ya. Utilitarian, maknanya kalau tak ada agama pun tak apalah hidup kita ni, ya. Jadi faham secularism ini diterjemahkan sebagai faham di sini kini, ya. Yang penting di sini, itu di dunia. Apa semak akhirat, ya. Yang penting ialah di sini dan masa kini. Apa nak bincang pula masa depan yang melibatkan akhirat, ya. Kita bincang masa yang ada ini. Maka kelompok ni akhirnya menjadi kelompok yang jasiyah. Jasiyah ni maknanya melutut takut di hadapan Allah. Kalau dalam surah Sajadah disebut nakisun. Nakisu ru'usihim, tunduk, tak berani angkat muka.
walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim. Di sini kita akan lihat mujrimun jasiyati, ya, dalam keadaan melutut di hadapan Allah, memohon rahmat, harap-harap akan adalah kita kata kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata bahawa kesombongan itu akhirnya menjadi dinding hijab daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang terakhir yang dibaca dalam Sun Haji tadi, Ahmad Sun Haji oleh Ustaz Naqib kita, iaitu dalam hadis kudusi itu Allah Ta'ala sebut al-kibriya'u ridai. Rida. Maksudnya kesombongan itu adalah pakaian rida ni yang di atas. Rida ni selendang yang di atas ini dipanggil rida lah. Kalau kita umrah, kita ada rida, kita ada izar. Kain yang di bawah ni izar, kain yang di atas ni dipanggil rida. Jadi al-mutakabbir, yang boleh sombong, Nabi menyatakan khalaqas sab'a samawatin tibaqa, menjadikan hidup dan mati, itu hanya boleh kepada Allah. Al-mutakabbir, pada Allah itu layak supaya kita sedar siapa kita, sedar kita kekuasaan Allah, autoriti yang ada pada Allah, ya. Tetapi takabur tak boleh pada manusia, ya. Takabur tidak boleh pada manusia. Ia adalah sifat yang tercela, yang menyebabkan dia tidak dapat masuk syurga, tidak dapat masuk syurga. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusinya al-kibriya'u ridai, maknanya selendang aku, ya. Wal azamatu izari, dan keagungan itu kain aku. Faman naza'ahu minni ahadan minha, ya, daripada keduanya, siapa yang nak mencopot, kalau bahasa Indonesianya mencopot, siapa yang mencopot kainku dan juga pakaianku, ya, aku akan isytihar perang dengan dia. Jadi maknanya perisytiharan perang terhadap Allah apabila manusia cuba memakai pakaian keagungan, kebesaran, sedangkan pakaian keagungan, kebesaran itu bukan milik kita. Milik kita ialah tawadhu', merendah diri. Itu pakaian kita, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, ataupun fil ardi hauna ka 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi, ya, 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu bila berjalan di muka bumi, dia akan berjalan dengan merendah diri. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalaupun ada orang jahil, macam-macam lah cakap-cakapnya yang cabul, yang tidak seenaknya, dia tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan, bahkan dibalaskan dengan salam, kata-kata yang sejahtera, yang boleh mendamaikan, bukan menambahkan lagi saiz kejahatan. Kerana itu memberi keuntungan, kejayaan kepada syaitan, ya, kepada syaitan. Jadi dengan sebab itu dalam konteks ini, betapa kita disuruh man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Kata Allah, kata Nabi, siapa yang merendah diri demi Allah, Allah akan angkat martabatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah, siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan darajat dan martabatnya. Jadi dengan sebab itulah maka kita harus merendahkan diri. Sombong pula terbagi banyak, ya. Ada sombong terhadap Allah, ada sombong terhadap makhluknya. Sombong terhadap Allah kekal dalam neraka Allah, ya. Jadi sombong terhadap makhluknya dosa juga, tapi tidaklah sampai kekal, tapi tak dapat masuk syurga. Namun demikian sombong kepada Allah yang melibatkan soal syirik dan mencabar hukum dan ajaran, yang itu kekal. Allah